Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. Dan tidak adalah mubtada itu nakiratan yang nakirah illa bimusawwighin. Nakirah ni dengan ma'rifah dia boleh jadi sifat. Okey. Kalau isim nakirah, alismun nakirah. Okey, alismul ma'rifah dia boleh macam tu. Wala yakunul mubtada'u nakiratan, dan tidak adalah mubtada itu nakirah illa bimusawwighin, kecuali bimusawwighin dengan sesuatu yang mengharuskan. Musawwigh iaitu mujawwiz, sesuatu yang mengharuskan. Yang kita akan belajar ini hanya murajaah balik apa yang kita telah belajar dalam alfiyah. Okey. Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufika 'inda azali namirah. Seterusnya. Okey. Jadi kaedah asal dia tu nakirah, isim nakirah tidak boleh jadi mubtada. Okey. Melainkan dengan ada sesuatu yang mengharuskan. Jadi sekarang ni kita nak belajar apa je yang mengharuskan isim nakirah untuk menjadi mubtada. Wal musawwighatu katsiratun, dan bermula musawwigh itu banyak. Minha, setengah daripadanya, min tulit tab'id. Okey. Ay yataqaddama 'ala an-nakirah. Bahawa ingat yataqaddama, bahawa terdahulu duduk depan. Terdahulu apa bila macam ni? Bila kata yataqaddama. Okey, pertama sekali antum kena tahu yang paling basic sekali. Kalau antum baca ayat taqaddamu lagi memang nak kenal lah. Okey, ayat taqaddama. Okey, taqaddama dia punya isim fi'il bina ma'lum. Fi'il bina ma'lum isnad kepada apa? Dan kepada fa'il. Okey, fa'il di mana? Jadi dalam fa'il ni kena hati-hati, iaitu cari dulu isim zahir. Bila tak ada isim zahir, cari jauh sikit. Baru letakkan fa'il itu dhamir mustatir. Contoh bila kata setengah daripadanya minha minal musawwighat ay yataqaddama 'ala nakirah, bahawa terdahulu ia apa tak? Ia apa? Misalnya terdahulu ia mubtada, contoh 'ala nakirah, di atas nakirah tu nafi tu dah tak boleh nak i'rab dah. Okey, sebab tu mata tu kena cepat. Sebab tu orang yang baca kitab, okey, dia melatih banyak benda. Senang kata orang yang dah boleh baca kitab tu orang tu pandai. Okey, dia pandai mengawal semua benda dan fikiran tu boleh kata agak tersusun. Okey, fikiran tersusun. Jadi untuk permulaan antum, cara dia tu nak latih bacaan kitab, baca keluarkan suara. Baca sambil keluarkan suara. Jadi sampai tu melatih kita punya makhraj apa semua tu, kelancaran dari segi bahasa Arab. Okey, bahawa terdahulu di atas nakirah itu nafyun, oleh nafi. Atau nafyun tu fa'il bagi yataqaddama. Okey, ingat bila taqaddama 'ala. Okey, bila taqaddama 'ala, ta'akhara 'an, dia punya mutaaddi tu kena ingat betul-betul, jangan tertukar. Yang itulah kelemahan, kehilangan dia punya kata saliqah bahasa Arab tu sekarang ni. Hatta di sisi orang Arab sendiri, kadang-kadang dia punya muta'alliq dia tu dia tak jaga sangat. Okey, ingat taqaddama 'ala, ta'akhara 'an. Okey, bahawa terdahulu di atas nakirah, maknanya ada nakirah tu, mana terdahulu di atas maknanya apa? Ada nafi sebelum dia. Okey, mana nafi sebelum, mula nafi kemudian baru isim nakirah. Nafyun aw istifhamun, ataupun isim istifham. Okey. Nahwu seperti nahwu boleh. Nahwu ma rajulun qa'imun. Okey. Tidaklah seorang lelaki qa'imun yang berdiri ia. Jadi rajulun ni mubtada. Okey. Qa'imun ialah khabar dia. Okey, bukan qa'imun tu sifat bagi rajul. Dia khabar bagi rajul. Tapi sebab apa rajul tu isim nakirah boleh jadi mubtada? Sebab apa? Terdahulu di atas ini tu oleh nafyun, nafi. Ma rajulun qa'imun. Okay.
Yang ni kira apa? Ma ni ma tamimiyah. Ma tu ma nafiyah. Ma nafiyah. Okey. Apa? Ma nafiyah ni bukan mana jangan. Tu nahi. Nahiyah. Ni nafiyah mana tidak. Okey, tidak. Jadi ma tu ma nafiyah at-tamimiyah. Bani Tamim, tamimiyah. Dan kalau satu lagi ma nafiyah hijaziyah. Ma nafiyah al-hijaziyah, iaitu beramal seperti laisa. Harap jelas suara? Kalau tak jelas bagi tahu. Okey. Seperti kalau baca ma hijaziyah jadi ma rajulun qa'iman. Okey, seperti ma hadza bashara. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Ma hadza bashara. Ma hadza basharan. Okey. Dan juga ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Okey. Wa hal rajulun jalisun. Adakah seorang lelaki jalisun yang duduk? Okey. Okey, bagi maklumat sikit. Bila terlintas jalisun, bila kata jalisun. Okey. Supaya buka sikit. Okey, ini sampingan tambahan. Okey. Sebab apa seperti apa golongan Salafi Wahabi tu kan? Sebab dia kata istawa tu, dia kata mana jalasa. Dia kata ada makna istaqarra, menetap dengan mana jalasa. Qa'ada tu mana jalasa. Pertama sekali, lama sekali kita tahu. Biasa kita dengar tu betul ke diorang cakap macam tu? Betul ke Wahabi kata istawa mana jalasa? Okey, baca, sabitkan dulu. Ya, betul-betul sabit. Dan diorang ambil daripada mana? Sebab tu kena hati-hati. Diorang nakalan daripada salaf, tapi salaf yang mana? Ulama kita ni pilih. Jadi mereka ni ambil juga. Sebab tu nanti kaedah diorang macam ni je. Kita tahu jalasa salah makna dia. Sebab dia memang betul-betul jisim dah. Jalasa duduk betul-betul. Okey. Tapi ketika kita kata salah, diorang kata bukan saya yang kata. Cara diorang. Bukan saya yang kata. Abdullah bin Ahmad yang kata. Siapa anak Imam Ahmad bin Hanbal? Dalam kitabus sunnah. Kitabus sunnah yang dibangsakan kepada Abdullah bin Ahmad. Okey, nama anak Imam Ahmad tu Abdullah. Okey. Dan kitabus sunnah yang dibangsakan kepada Abdullah anak Imam Ahmad tu, itu pun pada sanad dia ada dua orang majhul. Dari segi sanad itu ada dua orang yang majhul. Yang ni hatta Salafi Wahabi sendiri pun mengakui dalam sanad tu dua orang majhul. Sebab tu ulama tak kata kitab Abdullah, kata kitab yang dinisbahkan kepada dia je. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okey. Kat situlah dia kata apa? Kat situlah yang dia kata apa? Tidak ada makna bagi istawa melainkan julus. Sumber dia kat situ. Sebab tu ketika kita mengkritik tu, dia kata bukan saya yang kata. Apa? Anak Imam Ahmad yang kata. Nampak tak? Macam tu kaedah dia. Kemudian kita pergi kepada tu. Sebab tu kaedah ilmu tu macam tu. Pergi kepada semua rujukan. Lepas tu betul tak kesabitan dan apa pandangan ulama pada perkataan tersebut. Sebab tu ulama rad. Betul ulama rad. Okey, ulama rad. Ulama yang kemudian ataupun yang sama dengan itu rad pandangan tersebut. Sebab tu ada pandangan yang syadz. Okey, pandangan syadz daripada Abdullah bin Ahmad daripada dalam kitab yang dibangsakan kepada dia, begitu dengan pandangan yang syadz daripada Ad-Darimi sendiri, Ad-Darimi walaupun mereka salaf. Okey. Dan pandangan-pandangan yang syadz itulah ini dibawa oleh mereka. Golongan-golongan ni. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu antum kena pergi lebih jauh nanti menggunakan apa di antara salah satunya ilmu alat yang kita belajar sekarang ni. Nak baca kitab-kitab mutaqaddimin semua tu kena nahwu, saraf kena padu. Faham betul ketika nak madaw Imam Ahmad tak kata macam ni pun, Abdullah bin Ahmad tak kata macam ni pun. Nampak tak? Ataupun kalau kita nak sabitkan dia kata macam ni, sebab apa? Kita baca dalam kitab dia tu betul-betul. Dan perkataan tersebut tu ulama kemudian tu ada nakal tu ingat tidak lazim daripada nakal dia tu okey kita mengiyakan kata ulama ni dah nakal, confirm lah dia tu setuju. Nampak tak? Okey. Sebab tu nakalan hatta ulama besar sekalipun nakalan tersebut ada ihtimal tersalah manusia. Okey, bukan semua nakalan tu betul. Lagi-lagi nakalan mutaakhirin. Okey. Tu sampingan sebab kata jalis. Di manakah sumber bagi golongan Salafi Wahabi mengatakan istawa tu makna dia jalasa.
daripada kitab tadi tu. Kitabus sunnah. Ingat bila apa golongan Salafi Wahabi berkata kitabus sunnah tu kitabul aqidah. Okey. Macam tu. Okey. Wa hal rajulun jalisun. Wa qawlihi ta'ala. Okey. Sebab baca qawlihi ta'ala. Mana ma'tuf dia? Sebab tu wa huruf ataf. Mana ma'tufun alaih dia? Tu baca ni, kena baca wa qawlihi. Mana ma'tuf dia? Ayuh. Okey, ma'tufun alaih itu ma rajulun qa'imun. Ma rajulun qa'imun. Sebab apa? Kaedah dia ma'tufun alaih itu buang ma'tufun alaih. Okey, letak ma'tuf di tempat ma'tufun alaih. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Amrun wa tu huruf ataf. Amrun tu ma'tuf. Ma'tuf di atas apa? Ma'tufun ala Zaidun. Buang Zaidun, buang huruf ataf. Jadi ja'a Amrun. Sama gitu juga macam sini. Minha yataqaddama 'ala an-nakirati nafyun aw istifhamun nahwu qawlihi ta'ala. Umpama firman Allah Ta'ala. Tu. Ingat baca. A ilahum ma'allah. A ilahum ma'allah. Okey. Ni kesalahan habislah, tak kira yang pakai bahasa ke tak pakai bahasa ke, balik pada mana-mana negara Arab pun hamzah diterjemah dengan apakah. Semua apakah. Apakah ada Allah beserta, apakah ada Tuhan beserta Allah, apakah kita telah bersedia, apakah kita telah belajar, apakah, semua apakah. Okey, adakah. Okey, dia beza di antara hal hamzah istifham tu dengan ma tu tanya hakikah. Kalau hal tu bukan, dia antara dua pilihan. Adakah kita telah bersedia macam ni, adakah. Hamzah tu terjemah adakah. Nak bagi tahu semua kawan-kawan, hamzah tu terjemah dia adakah. Okey, bukan apakah. Okay, apakah orang ni layak digelar sebagai ni? Bukan apakah. Okay, adakah. Okay, bahasa kita jaga elok. Itu terjemahan lah tepat. Okay. Adakah Tuhan ma'allah, iaitu adakah terdapat Tuhan berserta dengan Allah. Okay. Jadi syahadat dekat ilahun tu mubtada. Okay, tu mubtada. Dia nakirah. Sebab apa boleh jadi mubtada juga? Sebab ada musawwir dia, iaitu apa? Terdahulu nafi di atas dia tu ada a. Okay, hamzah tu. Okay. Wa minha, dan setengah daripadanya. Okey, minha min apa? Kembali secara mudah, minal musawwirat. Okey, minha. Kamu tak kata minhunna, nama tak? Kullu jama'in muannas. Kita jamak ghairu aqil tu muannas, hukum dia mufrad muannas. Wa minha, dan setengah daripadanya, daripada musawwirat itu antakuna mausufatan, bahawa adalah ia nakirah tu. Main dhamir semua supaya antum biar terlatih bahawa adalah ia nakirah tersebut mausufatan, yang disifatkan. Nahwu seperti wala 'abdun mu'minun khairun. Okey, wala 'abdun mu'minun khairun. Okey, wala 'abdun, syair dekat 'abdun tu mubtada, dia tu nakirah. Sebab apa boleh jadi mubtada? 'Abdun tu walaupun dia nakirah dia jadi mubtada sebab apa? Sebab dia tu disifatkan dengan mu'minun. Mu'minun sifat, abdun mausuf. Okey. Khairun, ya, itu khairun tu ialah dia punya khabar. Dan sungguh hamba yang beriman itu khairun, lebih baik. Okey, lebih baik. Suara jelas tak ada apa-apa komen tu. Okey. Kadang-kadang ketika menanggung satu kalam ulama, okey, ketika ibarat itu tak ada musawwirat misalnya, maka ditakdirkan kata, contoh kalau ada ayat tu wala 'abdun khairun, contoh misalnya selain daripada Al-Quran. Okey, maka kita kata di situ ada musawwir tapi mahzuf. Takdir alhamdulillah, takdir hazaf sifat. Sebab dalam pembahasan sifat kita dah belajar, adanya sifat tu disebut mausuf dan sifat. Ada disebut mausuf sahaja tanpa sifat, ada disebut sifat tanpa mausuf, ada yang tidak disebut dulu. Nampak tak? Ingat misal yang biasa tu. Okey. Contoh kalau kita kata wala 'abdun mu'minun. Okey, 'abdun tu mausuf, mu'minun tu sifat. Okey. Contoh misalnya kalau kita kata
al-mujtahid. Al-mujtahid. Okey. Seorang yang rajin. Al-mujtahid. Itu isim wasaf. Apa benda yang musyahid tu? Asy-syakhsu ke, at-talib ke, al-muallim ke, tak bawa mausuf. Okey. Dan ada juga yang ada mausuf buang sifat. Boleh ditakdirkan. Sebab apa? Biar kena makna. Okey. Dan benda hazaf ni banyak dia punya gharat dia, banyak sebab. Ada sebab maklum apa semua tu. Macam dalam surah Al-Kahfi tu apa ingat lagi tak? Syahid tentang mausuf buang sifat. Fa amma sakinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ay kulla safinatin salihatin ghasba. Dia akan ambil safinah, perahu yang elok. Nampak tak? Sebab tu dia tebuk. Dah tak elok, tebuk tu tak elok, dia tak ambil lah. Tu. Okey. Dan misal bagi apa? Buang dua-dua. Buang dua-dua. Ingat lagi tak? Apa? Surah Al-A'la. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, ay wa la yahya hayatan tayyibatan. Thumma la yamutu fiha. Kemudian la yamutu fiha, tidak mati ia seseorang tu fiha dalam neraka tu, wala yahya, dan tidak hidup. Ada kedua benda, tak hidup tak mati, tak, dia kena salah satu. Sebab tu takdir dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak serta dia punya sifat dia tu, thumma la yamutu fiha wala yahya. Barakallahu fikum. Okey. Wa minha, dan setengah daripada minal musawwirat, an takuna mudhafatan, nahwu, bahawa adalah ia nakirah tersebut mudhafatan, yang diidhafatkan. Okey, nahwu seperti khamsu salawatin katabahunallahu. Okey, bermula 5 salawat, iaitu 5 salat. Okey, katabahunallah, mewajib akan khamsu salawat itu Allahu, oleh Allah. Okey. Kat sini harus. Okey, sebab tu kita tengok kenapa tak kata khamsu salawatin katabahallahu. Nampak tak? Kat situ harus nak guna katabahunna ke katabaha, harus sahaja. Ada pembahasan yang kita dulu belajar. Kita belajar dulu jamak qillah dengan jamak kasrah. Ada pembahasan dekat situ. Okey. Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati dengan a'udzu bikalimatillahi tammah, kalimat at-tammah, kalimat at-tammat. Nampak tak? Okey, boleh dengan mufrad muannas, boleh dengan jamak muannas. Okey, ni semua ni ada dalam matan alfiyah. Okey, matan alfiyah semua. Kalau macam apa, antakuna mudhafatan, syair dekat apa, waraghbatan fil khairi khairun wa amal birrin yazinu, iaitu amalu birrin yazinu, amalu birrin yazinu dia syair dia. Wa minha, dan setengah daripadanya sawirat. Okey, kat situ kan khamsu salawatin, khamsu tu dia punya syair dia dekat khamsu. Sebab khamsu tu nakirah, dia boleh jadi mubtada sebab dia diidhafatkan kepada solawat. Okey, idhafat berbentuk ni, idhafat kepada isim nakirah, dia hanya memberi faedah apa? Takhsis, dia tidak memberi faedah ta'rif. So kalau tanya khamsu mubtada, nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Tu idhafat tu. Bukankah idhafat memberi faedah ma'rifah? Tidak. Bukan semua idhafat. Idhafat kepada isim ma'rifah sahaja. Okey. Wa minha, dan setengah daripadanya, ay yakuna al-khabaru zarfan aw jarran wa majrura, bahawa adalah khabar itu, jangan main ay yakuna khabar ia, bahawa adalah ia lagi, macam antakuna tu dah ia dah, yang ni bukanlah. Sebab itu al-khabaru pergi kepada al-khabar pula. Ay yakuna al-khabaru, bahawa adalah khabar itu zarfan aw jarran wa majrura, zaraf ataupun jar majrur. Zaraf tu meliputi zaraf zaman dan zaraf makan. Okey.
Iaitu zaraf ni dia, zarfun ni dia orang kata bekas. Okey, zaraf ni bekas. Bila ada zaraf pasti ada mazruf dia. Dia lazimnya tu. Bila ada zaraf ada mazruf. Okey, contoh kan sebab tu fi tu makna lil zarfiyah, makna dalam bekas macam tu. Okey, misalnya kita kata al-ma'u, okey, fi sayru fil kuzi misalnya. Okey, jadi botol tu nama dia bekas, itu nama dia zaraf. Berada di dalam dia apa yang diliputi tu, iaitu air. Jadi kita kata Zaidun fil musalla, Zaidun fil musalla. Tu mana fi tu lil zarfiyah. Okey, jadi mana satu mazruf, mana satu zaraf tu kena tahu. Mazruf tu yang diliputi, iaitu Zaid lah duduk dalam musalla tu. Musalla tu sini tu zaraf. Okey, zarfan au jarran wa majrura. Baca syiddah, jangan jarran wa majrura. Dah makna jiran itu. Al jaru qabla ad-dar. Okey. Okey. Majruran yang muqaddamaini 'ala an-nakirah, yang didahulukan akan kedua-duanya zaraf dan jar majrur itu 'ala an-nakirah, di atas nakirah. Nahwu seperti 'indaka rajulun, di sisi kamu itu rajulun. Wa fid dari imra'atun, dan ada pada rumah itu seorang perempuan. Kalau ditakdimkan tak boleh macam biasa, rajulun 'indaka imra'atun fid dari, tidak boleh. Sebab tu harus sebab tu ketika mana contoh dalam markas macam ni kan, dibagi misal rajulun 'indaka, dia kata sawabil khata', dia kata betulkan yang salah. So macam mana? Biasa kalau setengah orang tu dia tak belajar takdim takhir ni, kebanyakan ni kawan-kawan duduk kat markas pun dia tukar macam tu je lah, terus alif lam je. Contoh rajulun 'indaka, tu salah, betulkan. Betul dia kata ar tambah alif lam, kita terbalikkan je lah, balikkan. Okey. Okey, kemudian wa apa? Nak baca wa nahwu ke wa nahwi? Ingat huruf ataf ni, huruf ataf dia hukum dia ada huruf ataf ni, dia faedah ada dua, musyarakah dengan mubayanah. Wal atfu lil musyarakah wal mubayanah. Ada faedah musyarakah, berkongsi, dan berlainan, iaitu berlainan mubayanah di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Tu ghaliban, tanpa bukan ataf tafsir. Okey, Zaid ja'a Zaid wa Amrun, Ammar dengan Zaid tu lain. Tu faedah dia. Tapi dia orang ada musyarakah. Ja'a Zaid itu musyarakah pada hukum dia tu, musyarakah pada maji, sama-sama datang. Lepas tu kat sini mana situ ma'tuf dia. Macam wa nahwa ke wa nahwi ke wa nahwu. Ingat yang mana yang ana selalu pesan, ana selalu nasihatkan supaya boleh baca kitab, pandai baca kitab, iaitu setiap kalimah antum boleh i'rab, tahu makna dia. Okey, tahu makna dia tu dalam kepala. Sebab tu antum boleh baca kitab yang besar-besar semua tu. Macam mana kalau baca merangkak-rangkak lagi nak khatam satu kitab? Masa 4 tahun tak banyak lah, mesti setahun setengah dah habis macam tu je. Nampak tak? Kalau dah kena dah boleh baca kitab sikit-sikit apa? Ni orang-orang angkat i'rab pun duk pening lagi, nampak tak? Okey. Bagi tahu i'rab senang. Okey, jangan susah. Okey. Jangan susahkan dia. Jangan agak susah, senang dia. Okey. Okey. Jadi ma'tufun alaih dia tu iaitu mana? Cari ma'tufun alaih dia, lepas tu baru cari hukum. Azam. Hanaf. Mana? Masyami. Uzul jumjat semua mana? Sini halus sini halus sikit, nak kena hati-hati. Sini di antara banyak kritikan Syekh Ibrahim di atas Fathul Qarib tu, Syekh Ibrahim Al-Bajuri tu. Syekh Bajuri tu dia banyak kritik, kadang syarih tu tasahul dari segi ma'tuf lah tu. Kat sini tempat sini antara yang biasa dikritik. Okey, tempat sini dia punya ma'tufun alaih dia iaitu
nahwu indaka rajulun, nahwu tu. Okey, sebab apa? Okey, sekarang ni ma'tufun alaih dia tu nahwu indaka rajulun wa fid dari imra'atun. Ma'tuf dia nahwu qaulihi ta'ala. Okey, berkongsi pada apa? Kedua-dua itu khabar. Okey, khabar dia tu zaraf ataupun jar majrur. Okey, kita tengok kaedah tadi ingat betul. Okey, jangan tersilap. Biasanya orang bila kata wa nahwu qaulihi ta'ala, nahwu, sebab waw tu huruf ataf, selepas dia mubasyaratan tu ma'tuf. Okey, baca, kalau kata baca nahwi, kata sebab apa? Nahwi ni ma'tuf di atas indaka rajulun misalnya. Bila macam tu kaedah dia, buang ma'tufun alaih, letak ma'tuf di tempat dia, nanti akan menjadi double nahwu. Faham tak? Okey, muqaddamah ini ala nakirah, nahwi ni nahwi qaulihi ta'ala. Tak kena. Sebab tu kena hati-hati ketika ada diulang nahwu tu. Ni muka apa? Supaya antum nanti bila dia ibarat dalam kitab fiqh tu, dia buat misal tu semua tu nanti tak pula ulang lagi ke apa, semua banyak kritikan itu. Dekat Syabajuri ada. Okey, selalu. Walaupun kita faham lah memanglah ni, tapi dari segi ibarat tu bila dia kata nahwu tu ma'tuf di atas indaka rajulun, okey, tak kena lah. Okey, sebab nanti berulang nahwu. Okey, nahwu qaulihi ta'ala wa nahwu qaulihi ta'ala waladaina mazid, waladaina mazid, dan ada di sisi kami, iaitu Allah itu mazid, tambahan lagi. Mazid masdar mimi, zada yazidu ziyadatan wa mazidan wa zaidan, 3 masdar itu. Zaidan, sebab tu zaidan, nama zaid tu nama dia isim alam manqul. Okey, manqul minal masdar, zada yazidu zaidan. Okey, dan ada di sisi kami itu mazid. Okey, beza inda dengan lada. Okey, kalau kalau inda ni iaitu ada ni, boleh, dia tak lazim sama ada bersama kita ketika kita bil fi'li ataupun pada tempat lain. Okey, kalau kata ma indi fulus misalnya, ma indi fakkah misalnya, okay, ma andish, dia tak, Arab ni tak panggil ma indi, ma andish fakkah. Okey, jadi bila kita kata indi fakkah, ada di sisi aku itu dia kecil. Okey, dia pecah tu. Dengan ladayya fakkah, kalau indi fakkah boleh jadi ada dekat kocik dia terus ataupun dekat rumah. Okey, kalau kata ladayya fakkah, ada betul-betul perfect kat situ terus dah. Itu penggunaan dia. Okey, wa ala absarihim ghishawah, tu dia punya dia punya syair dia tu kat waladaina mazid, mazidun tu mubtada. Okey, ladaina tu khabar muqaddam. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas mata mereka itu, okey, al-kafirin tu ghishawah. Okey, ghishawah itu penutup. Okey, ghishawah penutup. Bukanlah secara hakiki. Ingat, dalam Al-Quran dia adanya hakikat dan majaz. Okey, hakikat dan majaz. Okey, jadi kat sini di syair itu ghishawah. Bukan kata dan di atas mata-mata orang kafir tu ada penutup. Kalau kita tengok orang kafir semua, ada penutup ke misalnya, ataupun orang kafir di zaman Nabi ada penutup ke, maknanya sampai mereka tu tak nampak. Tak, mereka nampak seperti biasa. Ni majaz, itu penutup yang menutup hati tu daripada melihat kebenaran, macam tu. Seolah mata tu, orang tu tak boleh nampak kebenaran sebab apa, ada penutup, macam tu. Itu makna majaz. Okay. Dalam perbahasan majaz ni, antum kena tahu dari segi pendekatan macam Salafi, dia menafikan majaz sebab apa? Sebab apa dia menafikan majaz? Sebab kalau bagi siapa rujukannya, tak lain tak bukan, okey, Syekh Ibn Taimiyah, situ je. Okey, kalau baca sebab apa dia memang pula sekarang. Kalau dia menafikan, dia kata tidak ada majaz. Okey, dan ada kaedah-kaedah yang dia reka lah. Takut berat antum. Okey, kat situ. Lepas tu, okey, ketika dia nak berhujah menggunakan Imam Ahmad, okey, dia gunakan Imam Ahmad seguna-gunanya lah. Okey, dan ketika dalam berbahasa majaz, dia tak sebut Imam Ahmad, dia gunakan pula. Dia kata tidak diketahui daripada salaf menggunakan majaz, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dia sebut Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad menyabitkan?
Jadi bila macam tu, so bila kita kaji balik penggunaan majaz yang kita biasa dalam Quran bahasa Arab sendiri. Okey. Sebab tu ulama banyak kritik dia tu. Okey, banyak kritik Ibnu Taimiyah dari segi majaz. Okey. Dan ketika mana Ibnu Taimiyah menafikan majaz, pada tempat yang lain, tempat-tempat dan kitab Majmu' Fatawa dia menggunakan majaz juga. Faham tak? Secara tatbik dia tu guna pula. Orang yang nak pertahankan dia kata, oh yang ni sebab dia siyak dia tu. Siyak dia tak boleh guna hakikat. Sebab itulah kata berdasarkan siyak ni lah makna yang satu lagi tu yang kita anggap majaz tu sebenarnya hakikat di sisi dia. Pergi situ pula. Faham tak? Dia orang akan beralasan macam tu. Maknanya ni ada tempat Ibnu Taimiyah sendiri tu menggunakan majaz. Tak, ni sebab siyak dia. Habis yang kami kata majaz ni tak ada siyak lah. Macam tu. Tu kaedah dia. Okey. Kalau antum baca bila dalam secara juz'i perbahasan majaz. Okey, perbahasan majaz dalam Al-Quran, antum akan tahu. Okey. Tapi ini perbahasan berat. Cuma bagi faham ni dulu, nahu sorau dulu, kita masuk. Okey, tak sedap nanti anak syak seorang-seorang. Okey. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li. Dan terkadang adalah bila qad yakunu litaqlil. Okey, dan terkadang adalah mubtada' itu masdaran muawwalan, masdar muawwal. Okey. Min an wal fi'li. Daripada muawwal daripada an harf nasab tu, wal fi'li dan fi'il, seperti nahwu wa an tasumu khairul lakum, ai saumukum khairul lakum ataupun siyamukum khairul lakum. Boleh dua, sebab sama yasumu saman wa siyama. Okey, wa an tasumu khairul lakum, dan bahawa berpuasa oleh kamu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Okey, khairul lakum. Okey, ai saumukum khairul lakum. Bila kata saumukum, okey, tu apa dia? Saum masdar, idafah kepada apa? Idafah kepada saumukum. Saumum masdar, idafah kepada kum, idafah masdar kepada apa? Idafah kepada fa'il ke idafah kepada maf'ul? Idafah kepada fa'il. Itu, dan bermula puasa kamu, iaitu puasa oleh kamu. Okey. Sebab di sana ada juga masdar idafah kepada maf'ul. Ingat kaedah dia tu. Okey. Saumukum khairul lakum. Berarti dalam Al-Quran tu, inni uridu an tabu abi ismi wa ismika. Ismika fatakuna min ashabin nar. Okey. Kat situ inni uridu an tabu abi ismi wa ismika. Ismi, dosa aku, iaitu dosa akan daku, itu dosa orang lain buat akan daku. Faham tak? Macam tu, tu makna dia. Okey. Sebab itulah tafsiran yang nak jelaskan sebelum ni sebagai mufassir yang muhaqqiqin, misalkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Min dhanbika. Dhanbika itu bukan dosa kamu. Ya, ada khilaf lah para mufassirun, iaitu zambika dosa bagi kamu ya Rasulullah, dosa kamu, iaitu dosa oleh kamu, kamu yang melakukan dosa, macam tu. Okey, tapi muhaqqiqin kata pendapat yang lebih tepat, okey, sebab Nabi tu maksum. Okey, para anbiya maksum, maka tidak ada dosa. Dosa ismika, zambika, mana apa? Dosa orang lain ke atas kamu, yang orang lain buat ke atas kamu, itu makna dia. Okey. Dalam pembahasan itu baca dalam kitab Raddul Muhkamat ilal Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat. Nama kitab tu Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat. Karangan siapa? Ingat kita. Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Okey, Syekh Muhammad Alex. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ma'is Al-Kattani. Okey. Wal khabaru, okey, masuk pada okey. Sebelum daripada tu masuk kepada khabar, dekat Ibnu Aqil dia sebab kalau dalam Alfiyah tu disebut beberapa je musawwir yang mengharuskan nakirah jadi mubtada. Okey, disebut wala yakunul wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazin wa liqas malam yuqal. Disebut 5. Disebut 5 sahaja. Sedangkan di sana banyak. Sebab tu dalam hasyiah tu ada disebut anhaha, dia disebut dekat tadi tu
dekat wal musawwirat kathiratun anhaha Abdullah ibnu Abdul Rahman bin Aqil fi syarh al-alfiya ila 24. Mana menghinggakan. Okey, Ibnu Aqil menghinggakan kata musawwirat ni ada sebanyak 24. Okey. Banyak selain yang tidak disebut dari sini, misalnya seperti apa? Misalnya seperti antakuna ammatan, bahawa nakirah tu umum, seperti kullun yamut, kullun yamutu, kullun tu mubtada. Okey, so nakirah dia tak turun daripada yang tadi tu. Dia umum. Okay, nakirah tu umum, kullun yamutu misalnya. Okey. Kemudian doa sebab apa, dia punya nakirah tu doa. Salamun ala Ilyasin, salamun ala Ilyasin, salamun ala Ilyasin. Okey. Kemudian macam tadi tu. Okey, contoh kalau soalan rajulun indana, apa je yang boleh kat situ dia punya musawwirat dia tu. Banyaklah kita nak ubah macam indana rajulun. Okey, rajulun indana, ma rajulun indana misalnya. Boleh juga tasghirkan terus, rujailun indana. Okey, rujailun indana. Jadi isim tasghir boleh jadi mubtada walaupun dia tu nakirah. Okey. Banyak kat sini antum boleh tengok sendiri. Dari segi nisbah sendiri, nisbah, kemudian apa, ma'tuf dia tu banyak, ada 24. Tengok sendiri sebab dah belajar kan, dah belajar dekat Syarah Munaqil. Okay, Syarah Munaqil dia wajib lah kalau apa, sebab macam mana sendiri mengaji Syarah Munaqil ni, okay, daripada awal sampai habis, okay, satu-satu, okay, tak pernah miss, okay, itu 4 tahun. 4 tahun itu ngaji, maknanya apa, seminggu ada 2 kali macam tu, nampak tak? Sekali dengan hasyiah apa, khudar itu. So mula-mula anak nak baca syarah, tapi tu melihat kepada masa, sebab anak tak suka kalau contoh pelajaran ni macam tak ngaji habis, ngaji sekerat je, dia tak dapat keseluruhan tu. Dia ada faedah secara juzuk, ada faedah secara kulli tu. Okey. Jadi sebab tu anak memilih mata alfiah. Sebab tapi dalam mata alfiah pun anak hurai tu benda-benda tu dah membantu antum untuk membaca Syarah Munaqil. Sebab Syarah Munaqil ni tak susah, cuma dia ada faedah yang antum mesti baca. Yang antum mesti baca. Sebab anak memilih matan tu sebab bagi antum fokus, bagi cepat masa tu. Okey. Sebab lagi-lagi bila ada KP ni banyak terhenti. Okey. Okey. Jadi boleh baca kat situ. Kat situ ada banyak, ada 24. Okey. Okey. Wal khabaru, masuk pada khabar pula. Okey. Wal khabaru huwal juz'ul ladzi, okey, tatimmu bihil faidatu. Sama je, ibarat lebih kurang. Susunan pun ambil kebanyakan kitab-kitab syarah semua mutaakhir ini ambil daripada alfiyah. Okey. Apa dalam mata alfiyah apa? Al khabarul juz'ul mutimul faidah. Okey. Ma'a mubtada'in. Okey. Dan bermula khabar itu ialah huwal juz'ul ladzi, juzuk yang, okey, tatimmu bihil faidatu, yang sempurna dengannya, dengan alladzi tu al faidatu, oleh faedah ma'a mubtada'in, serta mubtada'. Okey. Ada satu faedah, okey, yang sempurna berserta dengan mubtada' tu bila ada satu juzuk tu. Juzuk itulah nama dia khabar. Sebab tu khabar ni dinamakan dalam usul fiqh sebagai hukum, ataupun nama mahkumun bihi. Mahkumun bihi ataupun hukum. Di mubtada' tu nama dia mahkumun alaih. Zaidun, apa hukum Zaid? Apa hukum Zaid? Zaidun apa, mujtahidun, dia tu seorang yang rajin misalnya. Tu hukum dia terletak pada mujtahid. Seperti ada qama Zaidun. Okey. Qama tu dia punya hukum dia tu. Terbalikkan mahkumun alaih itu fa'il. Terbalik macam tu. Okey. Wa huwa qismani, dan ia khabar tu qisman, dua bagai. Benda ni semua antum dah belajar, maklumat ni antum semua dah tahu, cumanya ambil dari segi kemahiran membaca kitab. Nampak tak? Setengah orang, okey, dia melihat satu segi. Dah tahulah benda tadi tu, dah belajar dah pun sebelum ni. Nampak tak? Tapi sebab apa? Ni orang kata nak ajar antum supaya pandai mengajar kitab. Baca, patut pandai. Bukan pandai faham je. Supaya antum nak mengajar nanti. Nak mengajar tak? Nak mengajar tak? Kena mengajar lah. Tu je kunci dia. Tu je pengingat kita nak apa? Nak supaya kekal ilmu kita tak lupa. Okey. Kongsian, mengajar tu yang terbaik. Okey. Benda ni cumanya tahu dari segi i'rab set kalimah tu, sebab antum nak mengajar juga. Okey. Ambil kaedah macam abang kata,
fokus 100% dalam dars. Fahamkan 100%. Habis kitab, boleh mengajar terus. Macam itulah sepatutnya. So, boleh tak tidak? Boleh. Kenapa? Kalau kita fokus 100%, kita faham. Tak fokus. Okay. Tapi ingat fokus ni memerlukan daya yang agak kuat sikit. Khususnya dari segi apa body tu. Okey, fizikal tu kena kuat. Kalau macam apa kalau terlalu lapar, okey, terlalu ngantuk, tak tu juga. Walaupun IQ yang tinggi. Sebab tu kena sediakan masa yang tepat, masa yang cukup, tenaga untuk belajar. Okey. Kalau sambil belajar tidur-tidur baring-baring tu musibah lah. Okey. Wa huwa qisman, mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad. Okey. Fal mufrad nahwu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhuka. Mufrad dia tanya, mufrad tu zaidani tasniyah, zaiduna jamak, macam mana ni? Salah kitab ni. Nampak tak? Sebab tu apa? Dalam kitab ni kita kena faham dia punya mustalah dia tu. Dalam apa ilmu pun mustalahat a'immah tu mesti wajib dikuasai. Dan tu terletak pada kita asas. Sebab tu nak memahami apa semua tu, nahwu sorof, macam hadis pun kena faham mustalah apa semua tu. Tapi ni penyakit orang awam ni terjadi kat Malaysia sekarang ni. Penyakit orang awam tu kena ready lah. Okay. Orang awam kat sini tu bukanlah yang dari segi usul fiqh tu. Okay. Dia orang awam, lawan dia pun mujtahid. Kalau yang segitu kita ni orang awam, kita bukan mujtahid. Ni segi orang awam dari segi urus tempatan kita. Orang awam yang bukan takhassus dalam agama, yang orang awam biasa. Okay. Yang terjadi sekarang ni macam ni. Para asatizah yang ahli, mereka saling berbahas, menunjukkan hujah. Orang awam memilih. Orang awam seolah-olah jadi ahli tarjih. Mereka dengan sesuka hati melepas apa yang orang nak komen. Dalil kuat, dalil ni apa semua ni. Macam-macam lah. Ni Jahmi, ni Wahabi. Macam-macam. Dia ni faham. Bila orang rot balik, kata salah nahwu dah tak pandai ni semua tu. Dia kata, kami orang awam je, janganlah salahkan kami. Macam tu pula. Nampak tak? Ketika nak serang tu, nak menghukum ahli-ahli dia tu, ketika ahli A, ahli B ni membahas sesuatu, lihat ahli B ni lebih tepat ni, hujah dia semua tu. Bila dia pula kena komen, kami orang awam je. Cara dia sekarang ni. Sebab tu apa? Sekarang ni perbahasan yang banyak juga perbahasan yang tidak sepatutnya dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terjadi lagi apa yang terjadi macam minggu lepas. Okey. Sambungan tadi iaitu apa yang berlaku pada orang awam sekarang ni, iaitu masalah diorang masuk campur semua benda. Dalam apa? Macam Ustaz Abdul Somad selalu pesan, Ustaz Abdul Somad, benda berkaitan dengan selain agama kita serahkan 100% kepada ahli dia. Contoh yang Syekh rosak misal itu. Rosak sikit dia, kita takkan baiki. Sebab apa? Kita sedar ada orang ahli dia, kita hantar ke kedai. Kereta rosak sikit, hantar ke bengkel. Kita tak masuk campur pun. Tapi dalam urusan agama, semua masuk campur. Semua merasakan mereka berhak untuk komen, untuk apa semua tu. Padahal kalau kita tengok banyak perbahasan dalam media sosial pun, mereka tak layak pun nak bahas. Nampak tak? Nak memahami Muslim pun tak faham. Okay? Akhirnya terlatih dengan hanya mengkritik dan memilih pandangan ikut grup, ikut pengaruh dia lah. Macam tu. Jadi tidak ilmiah. Sebab tu kena hati-hati juga perbahasan yang sepatutnya dalam golongan ahli ilmu tu tak boleh lepas kepada orang awam. Okey. Wal khabar huwa al juz'ul mutimmu huwa alladhi tatimmu bihi al faidatu ma'a mubtada'in wa huwa qisman mufradun wa ghairu mufradin. Fa mufrad nahwu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhuka. Okey, macam tadi kena faham mustalah, iaitu kata mufrad az-zaidani. Ini soalan yang akan wajib ditanya oleh pelajar antum nanti. Ustaz, kata mufrad kat sini az-zaidani tasniyah, az-zaiduna jamak. So apa jawapan antum? Ya Allah. So macam mana? Jawapan dia. Pelajar antum tanya. Ni misal bagi mufrad, Ustaz, ni bukan tasniyah ke? Cakap yang ni mufrad dalam bab khabar, bukan mufrad dalam bab kalimah.
Mufrad dalam bab kalimah, mufrad, tasniah, jamak. Mufrad dalam bab khabar, lawan dia bukan mufrad. Iaitu mufrad dalam bab khabar, mufrad dalam bab khabar termasuk semua qisim bagi kalimah. Mufrad, tasniah, jamak tu termasuk daripada mufrad. Okey. Apa orang kata dia? Apa tu? Orang tanya al-khas teka-teki. Apa tu dia tu mufrad lagi pula mufrad. Sesuatu yang mufrad. Macam ni. Zaidun qaimun. Qaimun tu mufrad lagi pula mufrad. Mufrad dalam bab kalimah dan mufrad juga dalam bab khabar. Okey. Okey. Tu jawapan dia. Sebab tu apa? Apa-apa kitab, kita kena banyakkan persoalan. Okey, kenapa? Tapi tanya benda yang munasabah lah. Jangan tanya benda tak munasabah. Ni kenapa? Semua tanya kenapa. Sebab dia kita nak tahu. Cumanya bukan semua benda boleh ditanya. Okey, bukan semua benda boleh ditanya dan bukan semua benda dia tak ikut masa, tak. Dia ada benda pertanyaan tu yang ada ikut masa. Okey. Contohnya, kalau antum mengaji kitab hadis ke kitab fiqh, kitab tafsir, semangat nak tahu, betul tak? Nak tahu. Lepas tu antum nak tahu cara macam mana? Bertanya. Faham tak? Kalau tak kena masa bertanya, antum akan bertanya je. Tak ada masa untuk belajar. Dan orang yang mengajar tu tak ada masa nak syarah. Asyik nak jawab pertanyaan antum je. Sebab apa? Antum semua tak tahu. Kenapa tak? Ustaz ni contoh, syekh ni apa? Syekh lepas tu kenapa pula? Ni syekh kenapa? Sebab apa? Sebab tu setengah masyayikh tu dia tak bagi tanya. Baru tengok kepada pelajar-pelajar ni macam apa? Mubtadi' lagi kan. Dia tak bagi tanya lagi. Apa? Kalau dia jawab satu-satu nanti habis masa dengan jawab soalan je. Sebab tu dengarkan dulu, isi dulu dalat. Bila ada persoalan, terus jawab sendiri. Gunakan alat nak belajar tadi tu. Macam tak sedap, tak yakin. Faham tak? Baru tanya. Faham tak? Dengan ilmu-ilmu itulah dipelajari lah. Bukan semua benda kena tanya. Faham tak? Okay. Sebab tu kalau di pondok semua tu, kalau ada persoalan, cari dulu jawapan sendiri. Dah ada belajar dah ilmu alat semua tu, dah musalah ilmu asas semua dah ada, cari sendiri jawapan dia dan buka kitab semua tu. Okay, tak jumpa jawapan ataupun muskil dengan jawapan kita tak yakin, tanya guru macam tu. Bukan semua tanya. Faham tak? Tapi bukanlah dengan kata macam ni tu takut nak tanya. Tempat macam ni agak susah nak tanya, ada ruang nak bertanya, tanya je lah. Okay. Wa ghairul mufrad, dan bermula selain daripada mufrad itu, imma jumlatun ismiyatun, ada kala jumlah ismiyah. Imma kat sini dia menengahi di antara apa? Mubtada dan khabar. Jumlatun tu jadi khabar. Dan bermula selain daripada mufrad ialah jumlah ismiyah. Nahwu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Bermula Zaid itu jariyatuhu zahibatun. Bermula jariyah Zaid itu zahibatun, yang pergi. Okey, zahibatun khabar. Khabar bagi apa? Khabar bagi jariyatuhu mubtada' tsani. Okey, jumlah jariyatuhu zahibatun namanya jumlah sughra. Nama tu jumlah sughra. Okey. Zaidun campur semua tu nama dia jumlah kubra. Okey, hukum terletak pada jumlah apa? Jumlah kubra. Okey. Seperti kita kata Zaidun. Okey, Zaidun misalnya qama abuhu. Zaidun qama abuhu misalnya. Okey. Dari segi keseluruhan tu. Okey. Keseluruhan tu Zaidun qama abuhu tu jumlah ismiyah. Okey, walaupun di situ ada jumlah sughra, itu jumlah fi'liyah. Okey, sekarang ni dalam pembahasan bukan ke semua. Ni dalam bukan dalam membahaskan tentang mubtada'. Okey, ni khabar. Okey, tetap pada jariyatuhu zahibatun. Syahid dia dekat jariyatuhu tu. Okey, wa qawlihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Okey. Dan bermula pakaian takwa itu dzalika khair. Itulah yang lebih baik. Libasut taqwa mubtada'. Dzalika tu mubtada' yang kedua. Khairun tu khabar bagi dzalika. Okey, isim isyarah. Qul huwallahu ahad. Okey. Katakanlah oleh kamu. Ingat belajar nah, ingat elok. Berkata qul, katakanlah oleh engkau wahai apa? Wahai Rasulullah. Jangan kata wahai Muhammad.
walaupun dalam terjemahan banyak kita wahai Muhammad, ataupun setengah kita tafsir tu qul ay ya Muhammad. Sebab apa kita beradab? Sebab Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan ya Muhammad, berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Ingat, qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh engkau wahai Rasulullah, qul ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, huwallahu ahad. Dalam pembahasan qul huwallahu ahad, yang jadi polemik lah sekarang ni. Di antara tafsir Isyari dan tafsir yang tafsir Ibn Ma'thur apa semua tu. Jumhur semua yang disepakati huwa kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab ni kita tengok nak tahqiq bagi kepada asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Musyrikin tanya, datang kepada Nabi. Dia tanya, "Sif lana rabbakal ladzi ba'athak." Sifatkan kepada kami, sifatkan kepada kami Tuhan yang telah mengutuskan kamu. Tak? Ada setengah riwayat tu lafaz yang berbeza dengan sif lana, dengan maknanya sifatkanlah, terbangsakanlah kepada kami sifat Tuhan kamu tu macam mana? Betul tak? Atau sif lana rabbakal ladzi ba'athak, sifatkanlah kepada kami Tuhan kamu tu. Tuhan yang telah mengutuskan kamu. Maka qul, katakanlah, Allah berfirman kepada Nabi, katakanlah oleh kamu wahai Rasulullah, huwa, dia, Rabbuk tu, Rabbukal ladzi ba'athak tu, Allahu ahad. Dalam i'rab ni dia ada pelbagai wajah. Kalau dia meletakkan qul Allahu ahad di misal begini, bermakna apa? Di i'rab huwa tu dhamir munfasil sebagai mubtada. Allahu lafzul jalalah tu mubtada yang kedua. Ahad khabar bagi Allahu, lafaz Allahu. Maka jumlah kat sini dia punya khabar itu Allahu ahad, huwa ialah mubtada. Maka itu namanya jumlah ismiyah. Setengah i'rab lagi kata kat sini bukan syahid dia. Sebab apa? Dia kata huwa tu bukan mubtada. Huwa tu dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni. Allahu ahad. Kat situlah Allahu tu mubtada, ahad itu khabar dia. Huwa ialah Allahu ahad. Huwa dhamirus sya'ni. Sebab dhamirus sya'ni itu dia punya mufassir ialah jumlah yang datang selepas dia. Bermakna dhamirus sya'ni itu mufassar. Kaedah dia tu dhamirus sya'ni itu ainul mufassar. Jumlah yang di mufassir tu ainul mufassar, iaitu apa? Diri bagi huwa. Iaitu asy-sya'n, dhamirus sya'ni. Itu i'rab dia. Wa imma jumlatun fi'liyatun, dan ada kala jumlah fi'liyah. Khabar tu ada kala jumlah fi'liyah. Nahu Zaidun qama abuhu, bermula Zaid telah berdiri oleh bapanya. Wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan bermula Tuhan kamu itu yakhluqu ma yasha', mencipta ia akan sesuatu yang yasha'u, yang kehendak ia. Ayasha'uhu, sya'a ni dia apa? Dia fi'il muta'addi, tapi biasanya dia buang dia punya maf'ulun bih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Ingat, benda paling basic. Makhluk tu baharu ke qadim? Kena faham. Hadis ke atau qadim? Hadis ni dulu tak ada, betul Allah mengadakan dia, baru dia ada. Sebab tu ketika mana dalam pembahasan benda basic tanya satu soalan, arash tu qadim ke baharu? Arash, yang sebagai i'tikad para salafi itu, sebagian salafi kata Allah duduk atas arash. Itu mana arash tempat. Lepas tu tanya dia, arash tu qadim ke hadis? Itu soalan paling basic. Beza sebab arash tu makhluk, Allah tu khaliq. Tanya dia, makhluk ni apa makhluk? Dulu tak ada, lepas Allah menjadikan baru dia ada. Betul tak? Tanya dia, mana? Kalau kamu kata arash tu hadis baharu, bermakna Allah qadim. Mana tempat Allah dulu sebelum diciptakan arash? Satu. Situ ada jawab dah. Yang kedua, jikalau dia kata qadim juga, kafir lah. Ijma' muslimin
Siapa kata ada sesuatu selain pada Allah yang qadim juga, itu kafir. Betul? Okey. Kemudian sebab tu masalah ni kena pergi kepada pokok dia tu. Okey. Dan akhirnya macam mana? Habis tu macam mana sebab sebahagian salafi tu dia kata arash tempat Allah. Bila kita sabitkan, tak. Dia kata kita sabitkan kata dengan bukti tu arash akhirnya bukan tempat Allah dengan dalil semua tu. Kata tak, Allah bukan kat atas. Di luar arash, di luar alam, nama dia makan adami. Al-makanul adami. Akhirnya pergi kepada situ. Apa al-makanul adami? Tempat yang tidak ada. Nak sabitkan apa benda? Al-makanul adami mana apa? Akhirnya sebenarnya tidak ada tempat. Betul tak? Tapi akhirnya pergi, takalluf pergi akhirnya al-makanul adami. Mula hujah kata Allah kat langit. Kita datang hujah, oh tak kuat. Kata kat langit. Kata kat atas arash pula. Berkata arash tak. Akhirnya di luar arash, di dua alam, okey, yang nama dia al-makanul adami. Siapa yang mengatakan al-makanul adami? Siapa yang tu? Ibn Taymiyah. Okey. Sebab tu alam di sisi dia tu alam. Kalau kita tahu alam ni masih Allah, selain daripada Allah. Alam ni qadim ke hadis. Hadis. Betul? Tu selain daripada Allah, ciptaan Allah semua, baharu. Okey. Tapi akhirnya mereka pergi kepada apa? Perbahasan yang ni. Okey. Hadis afrad qadim nawu'. Tu masuk dah kepada falsafah betul-betul lah situ. Okey. Kat situ. Jadi akhirnya pergi kepada itu. Maknanya afrad alam ni, batu, gunung, afrad ni baharu, tapi nauk dia tu. Okey. Nak faham nauk dia? Tak apa, nanti ini bukan masa untuk bahas betul. Betul panjang sikit. Itulah. Tu cuma pokok dia tu, bagi asas dulu, bagi antum tahu masalah atau benda. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Tu misal bagi jumlah fi'liyah Ibn Syaiz tu dekat qama abuhu yakhluqu yaqbidu, tu semua fi'il. So jumlah yang jadi khabar dimulai dengan fi'il tu namanya jumlah khabar dengan jumlah fi'liyah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Okey. Allah yang yatawaffal anfusa, yang mewafat ia, iaitu mematikan ia, al-anfusa akan diri-diri. Sebab tu baca ketika nama ulama misalnya ketika dituliskan apa ta tu mana baca macam mana? Bila al-imam kan ada ta, ke mana tarikh tahun wafat dia. Baca apa? Tuwfiya. Begitu dengan dengan isim al-mutawaffa sanata. Al-mutawaffa, jangan baca al-mutawaffi. Al-mutawaffi itu Allah yang mematikan. Nampak tak? Okey. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tak? Tu ada manusia kata ada dua diri lah. Okey. Iaitu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Maknanya apa? Mati sebab tu mati tu, apa tidur tu kata mati. Okey. Ada pembahasan kat situ tu. Dari segi apa roh ni ada roh apa? Roh yang memisahkan badan daripada apa yang kita kata matilah, kematian tu. Dan ada juga yang tidur tu, roh macam mana? Ada kata satu je, ada kata dua. Pergi kepada kitab tafsir, pergi kepada ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ada, mana tafsir ada. Okey. Tu cara dia. Bukan contoh macam mana tengok Google terus misalnya. Google pun akan buka ini, kalau jawapan-jawapan dia pun Google akan pergi kepada kitab tafsir. Tapi ingat, tafsir ni dia kena hati-hati. Okey, tafsir sebab ancaman macam dalam hadis Nabi dalam Tirmizi pun, ancaman dia kalau kita menyampaikan tafsir tu dengan tanpa ilmu, dengan pandangan kita semata-mata tu, dia punya balasan dia fala tabawa ba'dahu minan nar. Itu. Okey. Sebab tu jangan pada pandangan saya asalnya macam ni. Jangan jadi yang suka macam tu. Wa imma syibhul jumlah, dan ada kala syibih jumlah. Syibih ni kalau bahasa tani panggil meh ni mana hampir-hampir, mana nak menyerupai syibih. Wa huwa syai'ani, dan ia syibih jumlah tu syai'ani, dua benda. Okey, dua perkara, iaitu az-zarfu wal jar wal majruru. Al-jar wal majruru. Okey, fa az-zarfu nahwu zaidun 'indaka. Ini semua maklum cumanya ada khilaf lah. Ada khilaf di antara sebenarnya mahal dia tu pada jar ke
apa ada majrur ke ataupun jar majrur, dua-dua sekali. Okey, pendapat yang lebih asah tu iaitu kat bawah tu ada. Okey, pendapat yang lebih asah iaitu mahal itu pada majrur sahaja. Pada majrur, tidak pada kata wal jar wal majruru. Bawah tu ada. Okey, wasafaru ghadan, dan bermusafir itu ghadan pada esok hari. Okey, pada esok hari. Indaka zaraf makan. Okey, ghadan zaraf zaman. Okey. Wa qawlihi ta'ala warrakbu asfala minkum. Okey, warrakbu asfala minkum tu asfala tu zaraf. Okey. Warrakbu mubtada. Wal jar wal majrur nahwu Zaidun fid dari wa qawlihi ta'ala alhamdulillah. Okey. Segala puji bagi Allah. Okey, bila kata segala puji bagi Allah, segala puji, alif lam tu alif lam apa? Surah sebab kullu atau jami'. Okey. Kata bermula hakikat puji itu bagi Allah. Tu apa? Bermula hakikat, bermula jenis, jinsiyah. Okey. Bermula puji itu lil ahdi. Okey. Lillah tu milik apa, berhak bagi Allah. Ada milik bagi Allah, ada berhak bagi Allah, ada yang tertentu bagi Allah. Okay, alhamdu milkun lillah. Alhamdu mukhtasun billah, kerana billah. Okay, alhamdu mustahiqun lillah. Alhamdu mustahiqun lillah. Kena beza mustahaq kat situ. Allahu mustahiqun lilhamdi. Alhamdu mustahiqun lillah. Kena beza. Alhamdu tu mustahak bagi Allah. Allah tu mustahiq bagi alhamd. Tu kena beza. Okey. Wa yata'allaqu az-zarf wal jar wal majrur, dan bertakluk oleh zarf dan jar majrur. Okey. Tapi kaitlah ta'alluq iaitu jar majrur yang asli, al-asli. Okey, jar majrur yang asli. Idza waqa'a, apabila jatuh oleh kedua-dua, apabila zarf dan jar majrur, khabaran tu sifat, hala keadaan kedua-dua itu jadi khabar. Okey, bila zarf dan jar majrur itu jadi khabar, dia bertaalluk bi mahdzufin. Bi mahdzufin itu taalluk kepada yata'allaqu bi mahdzufin, bertaalluk dengan sesuatu yang mahdzuf. Taqdiruhu, bermula takdir mahdzuf itu kainun au mustaqirrun. Kainun au mustaqirrun. Okey, dalam mata alfiah mana syahid dia? Wa akhbaru bi dzarfina bi harfi jar mabina ma'na kainin aw istaqar. Okey. Tengok bi mahdzufin tu, tengok dekat qauluhu bi mahdzufin tu dekat ke bawah, ai wujuban. Wujuban i'rab jadi apa? Sifat bagi maf'ul mutlaq mahdzuf. Sifat bagi maf'ul mutlaq mahdzuf. Takdir dia apa? Mahdzufin hazfan wajiba, sebagai buang yang harus, yang wajib. Fala yajuzu izharuhu fil kalam, maka tidak harus menzahirkan akan mahdzuf tersebut fil kalam, pada kalam. Okey, wala budda min taqdirihi kaunan amman, dan tidak daripada mentakdir akan mahdzuf tersebut akan kaunan amman, sebagai kaun yang umum. Ni lafaz-lafaz muta'allaq umum ni. Ni syahid dia tu. Okey. Pegang elok. Okey, kal husul aw istiqrar wal kaun wal thubut wal wujud wal wuqu'. Okey. Sebab tu ketika mana kata Zaidun fid dari, ai Zaidun hasilun fid dari, Zaidun mustaqirun fid dari, Zaidun kainun fid dari, Zaidun sabitun fid dari, Zaidun mawjudun fid dari, Zaidun waqi'un fid dari. Itu semua tu ada 6. Okey, husul iaitu hasilun, istiqrar mustaqirrun, kaun kainun, thubut sabitun, wujud wajidun. Tak, wujud kat sini dia punya isim wasaf dia, isim fa'il dia tu mawjud. Okey, wal wuqu' waqi'. Ingat wujud ni sebab tu dah bahas. Okey, pentinglah, takut tertanya lagi. Sebab tu antum kena padu ni, kena ilmu alat. Sebab yang bahaskan benda ni pun
profesor. Akhirnya tak boleh jawab. Apa tak? Yang isu tu kan. Apa kata Allah maujud, semua istifat Allah maujud. Pelajar tanya, Prof, apa maujud tu bukan isim maf'ul ke? Bukan mana yang diadakan ke? Kalau diadakan, siapa yang mengadakan? Akhirnya tak boleh jawab. Tak? Okay. So maujud tu wujida yujadu wujudan fahuwa maujud. Allah maujud. Okay. Manusia maujud. Okay. Adapun Allah mujid, manusia mujad. Okay. Kena beza. Kalau kalau mujad mana apa yang diadakan, ambil daripada ijad. Yang mengadakan siapa? Allah mujid. Allah mujidun. Okey. Wazan apa? Muf'ilun. Kita ni mujad, yang diadakan, sebab ambil daripada masdar tu ijad. Aujada yujidu ijad. Kalau maujud, okey, sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Okay, yang ada, maujud ni yang ada. Okey, dia maujud ni boleh dua. Okey, boleh dua terjemahan dia tu. Tengok pada siap lah. Maujud boleh makna yang ada. Boleh makna yang ada tu isim fa'il. Boleh makna yang dijumpai. Yang dijumpai, yang ditemui. Sebab apa? Kalau wajada yajidu wijdanan fahuwa wajidun wa dzaka mawjud. Wajada yajidu wijdan, mana mendapat, menjumpai. Wajid seseorang yang mendapat, atau yang mendapati, atau seseorang yang menjumpai, seorang yang menemui. Mawjud sesuatu yang dijumpai, sesuatu yang ditemukan. Okey. Jika ambil daripada wijdan. Okey. Kemudian kalau ambil daripada wujida yujadu wujudan, okey, fahuwa mawjud. Okey, wujida, kalau ambil wujida, ambil daripada wujud, okey, maka yang tu maujud dia tu isim fa'il. Isim fa'il tapi bina isim maf'ul. So apa di sana tu ada fa'il yang lazim bina majhul. Mana yang mesti bina majhul. Okey, macam apa zukima. Zukima kan yang diseselma hidung kan? Nampak tak? Okay, orang yang seselma hidung, zukima zaidun. Itu Zaid sesemua. Dia kata fahuwa, dan ia mazkum, Zaidun mazkum, bukan Zaid yang disesemakan akan dia, tapi Zaid yang sesemua. Okey. Sebab di sana ada, kalau bukan dalam bagi kitab Sibawayh pun ada perbahasan fi'il yang lazim bina majhul. Okey, dalam perbahasan ni anda buka lah kita nak cek perbahasan tu. Sebab kita biasa dengar daripada mulut baba kan. Okey, benda-benda macam ni kita tahu dah, bila kita istiqra' semua tu ada rujukan semua tu. Cuma dengan peringkat kita waktu belajar dulu, bapa tak sebut rujukan tu. Kita buka lah, kita tahu kita apa benda macam ni, agak-agak ada. Buka Mughnil Muhtaj, Mughnil Labib. Mughnil Labib, agak-agak tak jumpa. Tak jumpa ni, kita lah tak jumpa. Dia tak lazim. Adamul wijdan la yastazimu adamul wujud. Tidak jumpa tak mesti kata tak ada. Nampak tak? Okey, tak ada lah, tak jumpa lah dalam ni. Tak jumpa boleh, jangan kata tak ada. Dengan kita ni istiqra' tam. Cek daripada memang habis. Tak jumpa, tu memang kata tak ada. Kalau kita sendiri macam cek bukan semua, bukan satu-satu, dia kata tak jumpa. Kalau tak jumpa, cari kepada kitab, apa kitab yang mungkin ada ni. Pergi kepada kitab Alkitab Sibawayh, kitab Sibawayh ni. Buka satu, tengok fihris. Janganlah tengok satu persatu. Yang daripada muka surat 1, 2, 3, janganlah. Itu nama dia bijak sangat. Cari tengok fihris lah. Tengok fihris dia, sebab dia ada 6 jilid yang dalam PDF tu. 6 jilid. Jadi buka setiap jilid tu, tengok apa tajuk dia, fihris dia, apa agak munasabah, tengok ada juzuk kelima. Nampak tak? Kan kalau kita cek daripada muka satu sampai tu, bila nak jumpa tu? Bukan di situ disebut perbahasan tu ada. Okey. So sebab tu penting istiqaq ni, iaitu kita tahu ambil dia punya mushtaqun minhu dia tu wujud atau wijdan. Hatta sekalipun jika wujida ni ihtimal dua juga. Mana dijumpai, fi'il madhi bina majhul daripada wajada. Okey, boleh juga fi'il bina
bina maklum. Bagi dia yang lazim bina majhul. Faham tak? Mana so wujida. Jika ambil daripada wujud, mana apa? Biasalah, iaitu ada. Kalau wujida ambil daripada wujdan, itu ditemui. Macam tu. Sebab tu dia punya isim wasaf, isim fa'il itu kalau daripada wujud, mawujud. Okey. Kalau daripada ijad, mujad. Sebab tu kita ni mawujud. Allah mawujud. Tapi mawujud kita ni dengan sebab apa? Mawujud apa? Okey, bukan mawujud hakiki, maknanya bukan mawujud zati dalam istilah kitab akidah tu. Sebab apa? Kita ada ni pun sebab Allah yang mengadakan. Okey. So setengah nanti orang kata kita tak boleh kata mawujud. Habis tu apa? Ma'dum. Habis ni apa ni? Ni apa ni? Tampar sikit pak ni apa? Ni ada je. Tak. Kita ni mawujud juga. Okey. Bukan kata kita ada, tapi kena faham istilah-istilah setengah ulama tu yang apa ke arah macam isyari semua tu, dia macam itulah, kepada pemahaman wahdatul wujud. Tapi pemahaman macam tu sebaiknya apa, ikut yang sawadul azam je. Okey, tu nak selamat. Pandangan yang macam agak syadz, yang agak macam terpencil macam tu lebih selamat, kita tinggalkan je. Okey, bersama dengan sawadul azam, tu lebih selamat. Kalau ada ihtimal benar. Okey. Okey. Tu ingat dia punya apa, muta'allam dia tu, dia punya lafaz-lafaz dia tu. Okey, kemudian okey, habiskan lagi. Okey. Wala yukhbaru bi zarfi zamani 'ani dzati, dan tidak dibuat khabar dengan zaraf zaman 'ani dzat, daripada zat. Maknanya tak boleh mubtada tu isim zat. Isim zat ni jisim lah. Zaid ke apa semua, al-qalam ke pen ke. Tak boleh dengan zaraf zaman. Okey, fala yuqal, maka tidak dikatakan Zaidun al-yauma. Bermula Zaid itu al-yauma. Al-yauma tu zaraf zaman. Zaid tu zat. Dalam telefon kan sebut wala yakunu semua zamanin khabara an juslatin. Apa tu? Wa in yufid fa akhbira. Okey, ini syair dia tu. Adapun zaraf makan, yang tu boleh untuk apa? Untuk jadi apa? Untuk jadi khabar. Jadi khabar bagi okey. Dia terletak pada dia punya mubtada tu. Jikalau mubtada dia tu zat, okey, maka yang boleh buat khabar tu yang dengan zaraf makan sahaja. Zaidun indaka. Maksudnya, okey. Adapun jikalau mubtada tersebut makna, dia beza zat dengan makna. Okey. Makna contoh macam as-sa'adah misalnya. Okey. Misalnya kata ad-darbu, okey, bukan benda zat, benda maknan. Okey. Maka untuk maknan dia boleh dua-dua. Nak khabar dengan zaraf makan ke zaraf zaman, tak ada masalah. Okey. Tengok, fala yuqalu Zaidun al-yawma wa inna ma yukhbaru bihi 'anil ma'ani, dan hanya senya tu ada hasar yukhbaru bihi, dibuat khabar dengannya dengan zaraf zaman itu 'anil ma'ani, daripada segala makna. Nahwu as-sawmu al-yawma. As-sawmu tu makna, bukan zat. Okey, kita nak pegang puasa tu tak ada. Yang kita boleh pegang as-saim. Okey, orang yang berpuasa. As-sawmu al-yawma, as-safaru ghadan. Tu boleh. Jadi al-yawma, ghadan itu zaraf zaman. Okey, zaraf zaman boleh buat khabar bagi mubtada dia tu makna. Adapun zaraf zaman bagi mubtada itu zat, tak boleh. Betul tak? Faham? Okey. Wa qauluhum, dan bermula perkataan mereka itu, okey, al-lailatul hilalu. Al-lailatul hilalu. Okey, ini misalnya takdim takhir tau. Al-lailata, pada malam ini, al-hilalu. Al-hilal. Okey, al-hilal. Itu macam mana pula? Al-hilalu. Hilal, anak bulan tu. Anak bulan kan? Zat. Dia zat. Al-lailata tu zaraf zaman. Ni macam mana pula? Sebab tu waw apa? Wa qauluhum. Wa qauluhum tu apa? Istinaf apa? Istinaf apa? Istinaf bayani. So dia katakan tadi tu zaraf zaman tak boleh buat
khabar bagi zat. Okey. Lepas tu tanya, lepas tu al-lailatul hilalu tu, dan bermula perkataan mereka itu kata al-lailatul hilalu, iaitu al-hilalu tu mubtada muakhar, al-lailata tu khabar muqaddam. Itu bermula hilal, anak bulan itu al-lailata, pada malam ini. Okey, itu muawwalun, itu yang ditakwilkan. Takwilkan macam mana? Bihadfil mudhaf. Muawwalun muawwal bihadfil atau muawwalun bitaqdiril mudhaf, dengan takdir mudhaf. Itu mana? Tulu'ul hilali al-lailata. Tulu'ul hilali al-lailata. Tulu' naik itu makna. Al-hilal itu zat. Khabar nak menceritakan tentang mubtada. Okey. Tulu' iaitu al-lailata tu khabar bagi tulu' pada hakikinya, pada hakikat dia. Okey, sebab tu ditakwilkan. Tu. Jadi tak boleh nak membangkang kaedah kata tak betul, kata tidak boleh buat khabar dengan isim zaman tu. Kalau mubtada isim mubtada zat, khabar itu zarf zaman, tak boleh. Kalau kata nak rab pendapat tu dengan kata-kata ni ada je syahid al-lailatul hilalu, orang Jawa kata tu ditakwilkan dengan ada hazaf mudhaf, iaitu tulu'ul hilali al-lailata. Okey. Kat sini pun ketika baca, setengah orang tu baca ketika misal begini, dia baca apa? Al-lailatu al-hilalu. Dia baca terbalik. Okey. Hati-hati kat sini. Ni takdim takhir. Okey. Wa yajuzu ta'addudul khabar, dan harus oleh berbilang khabar. Okey. Nahu Zaidun katibun sya'irun. Bermula iaitu seorang yang menulis. Lagi pula terjemah kalau khabar ba'da khabar nama dia. Okey. Lagi pula seorang penyair. Okey. Syair matalfiah apa? Syair matalfiah ta'addud khabar. Wa akhbaru bisnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Okey. Wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Ada. Okey, semua tu. Wa qad yataqaddamu 'ala al-mubtada'i, dan terkadang terdahulu ia khabar 'ala al-mubtada', di atas mubtada' jawazan. Ai taqadduman jaizan, sebagai taqaddum yang harus saja. Nahwu seperti fiddari zaidun. Fiddari zaidun tu harus saja, tak seperti fiddari rajulun, yang tu wajib takdim takhir. Okey, yang ni harus saja. Nak kata fiddari zaidun dengan zaidun fiddari tak ada masalah. Okey. Fiddari zaidun, mana apa ada takdim takhir ni faedah hasar lah. Okey, hanya zaid sahaja dalam rumah. Okay, hanya zaid saja di dalam rumah. Benda yang kita nak hasarkan tu letak kat belakang. Letak kat belakang. Okey. Mahsur. Okey, mahsur itu letak kat belakang. Kita bukan nak kata kita bukan nak kata Zaid tu hanya ada kat rumah kamu saja. Dalam rumah je, tak keluar. Okey. Yang tu kena kata innama Zaidun fid dari. Kalau kata misalnya kita kata fiddari Zaidun ataupun innama fiddari Zaidun, mana kata yang ada dalam rumah kamu tu Zaid je, bukan orang lain. Tu mahsur tu kat belakang. Okey. Wa wujuban, dan ada takdim yang wujub, yang wajib. Okey. Nahwu aina Zaidun. Zaidun tu mubtada, aina tu khabar. Sebab apa aina isim istifham, dia lazim sadrul kalam. Mesti isim istifham mesti ada di permulaan kalam. Okey. Wa inna ma 'indaka Zaidun, dan hanya saja ada di sisi kamu itu Zaid. Okey. Sebab tu mahsur ni kalau kita mahsur ni letak kat belakang. Inna ma 'indaka Zaidun. Ni wajib. Okey, wajib. Sebab apa? Kalau kita kata wa inna ma Zaidun 'indaka, maknanya yang kita nak mahsur, nak hasurkan dia tu dekat indaka. Kita nak hasurkan dekat Zaidun, maknanya hanya senya di sisi kamu tu Zaid je, tidak ada orang lain. Kamar Zaid seorang je kat sisi kamu. Kita nak hasurkan Zaid. Kalau kita kata wa inna ma Zaidun 'indaka, dan hanya senya Zaid tu hanya di sisi kamu, Zaid ni tak pergi mana-mana, di sisi kamu je. Betul? Tu makna dia lain. Okay. Melainkan kalau kita nak kata ya memang Zaid tu memang melekat je dengan orang tu.
Nampak tak? Tu beza dia. So dia punya mahsur dia tu yang kedua, yang terakhir. Kalau mubtada khabar. Okey. Misalnya kita kata Zaid tu dia dia asyik bersyair je. Dia tak buat benda lain. Dia asyik bersyair je. So kita kata apa? Nak kata apa? Innama syairun Zaidun ke atau innama Zaidun syairun? Ayuh. Kalau nak kata Zaid seorang je penyair, orang lain tak ada penyair. Innama syairun Zaidun. Nampak tak? Yang punya mahsur tu yang kita nak hasurkan tak kat belakang. Tu. Okey. Sebab tu kat sini innama indaka Zaidun, sebab ni wajib takdim. Okey, indaka tu khabar dia tu. Sebab apa? Kalau tak, okey, kalau tak takdim, nanti kalau kita kata wa innama Zaidun indaka, dia akan makna dia hanya senyap Zaid tu di sisi kamu je, tak pergi mana-mana. Nampak tak? Tu tak betul lah. Okey, wa qawlihi ta'ala, dan umpama firman Allah Ta'ala, am ala qulubin aqfaluha, ataupun ada di atas hati-hati itu aqfaluha, kunci-kunci dia tu. Okey, aqfaluha, yang tu aqfaluha tu mubtada muakhar, ala tu khabar muqaddam. Sebab apa? Sebab tak boleh kata ni wajib takdim ala qulub tu di atas aqfaluha. Sebab apa? Kalau kita kata am aqfaluha ala qulub, sebab kalau kita kata aqfaluha ala qulub, ha tu pada aqfaluha dia akan kembali kepada qulub. Sedangkan qulub tu mutaakhir lafzan wa rutbatan. Dhamir nak kembali kepada mutaakhir lafzan wa rutbatan tak harus melainkan 6 tempat yang kita dah belajar dulu. Dhamir sya'ni apa semua tu. Faham tak? Okey. Faham tak? Sebab dia ada yang rutbah dan lafzan. Sebab apa? Okey. Sekarang ni tengok bahas dulu lah. Am ala qulubin aqfaluha, supaya faham istilah. Dhamir ha kembali kepada qulub. Ada gangguan hampir-hampir juga. Okey. Aqfaluha itu mubtada. Ala qulubin khabar. Rutbah. Kedudukan tu kedudukan aqfal, dari segi kedudukan aqfal di dahulu. Rutbah dia tu. Sebab dia mubtada. Okey. Adapun lafaz dia tu mutaakhir. Okey, aqfal. Bermakna apa? Okey, senang kata qulub. Qulub tu sendiri. Sebab tu marji' ilaih bagi ha. Qulub tersebut ialah mutaqaddim lafzan, yang terdahulu pada lafaz. Ni nisbah dengan ha tu. Ha dengan qulub. Qulub ni mutaqaddim lafzan, tapi mutaakhir rutbatan. Sebab apa? Dia tu khabar. Sebab asal dia tu aqfaluha, tertib dia tu. Okey. Rutbah dia tu, ni rutbah dia, aqfaluha ala qulub. Okey. So ha tu kembali kepada qulub. Maksudnya marji' ilah itu iaitu qulub ni, iaitu mutaqaddim lafzan, mutaakhir rutbatan. Tu kena faham. Supaya nak sahkan. Kalau kita letak, sebab ni takdim tu wajib. Okey, dah bahaslah benda ni. Okey, lagi sekali kalau tak jelas, okey, kalau tak jelas lagi, okey, marji' ilaih bagi dhamir, secara asasnya dia mesti kena, dia tak boleh mutaakhir lafzan wa rutbatan. Itu tak boleh. Mutaakhir lafzan wa rutbatan tak boleh. Okey. Adapun jikalau salah satunya takdim, ada mutaqaddim, tidak ada masalah. Biasanya mutaqaddim lafzan wa rutbatan. Okey, biasanya Zaidun qama abuhu. Hu tu dia kembali kepada Zaidun. Zaidun tu mutaqaddim lafzan dan mutaqaddim rutbatan. Kat sini ha kembali kepada qulub. Okay. Qulub tu mutaqaddim lafzan. Pada lafaz dia terdahulu. Tapi pada peringkat dia tu, pada rutbah dia tu, dia mutaakhir. Sebab itu pada khabar. Ala qulubin tu khabar. Tu. Okey. Sebab tu dalam apa? Dia punya i'rab tu i'rabuhu,
Okay. Am harfu atfin ala qulubin jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun aqfalun. Okay, mubtada'un muakhkharun wal ha'u dhamir muttasilun fi mahalli jarrin bil idafati wa inma wajaba taqdimul khabari li alla yalzama 'audu ad-dhamiri ala mutaakhirin lafzan wa rusbatan wa dhalika la yajuz. Apa tak? Kembalikan dhamir di atas sesuatu yang mutaakhir. Mutaakhir itu marji'. Mutaakhir lafzan wa rusbatan tu tidak harus. Tak boleh. Okay. Boleh pun pada tempat kita dah belajar dulu dah. Ingat balik. Dan dalam ketika dars husnus siyarah tu. Okey. Okey. Wa nahwu fid dari rajulun. Sama juga fid dari rajulun. Sebab apa tu wajib? Sebab kalau kata rajulun fid dari tak boleh. Mereka kena takdir lah. Kena takdir. Kalam yang ada takdir dengan tidak ada takdir lebih elok, afdal tidak ada takdir. Okey. Al aslu adamu takdir. Kaedah itu. Sebab tu boleh kata ni boleh jadi betul ni sebab ada takdir. Ini betul. Tak. Pada asal itu kena tanpa takdir. Okey. Wa qad yuhdhafu kullun min al-mubtadi' wal khabar jawazan, dan terkadang dibuang akan tiap-tiap daripada mubtada' dan khabar jawazan sebagai buang yang harus. Okey. Mubtada' khabar dibuang semua. Okey. Nahwu salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Okey. Bukan kat sini misal bukan buang mubtada' dan khabar ke semua. Bukan dibuang mubtada' dan khabar bagi mubtada' tersebut. Ini salah satu. Okey. Di dalam Al-Quran ni apa? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idza qalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Okey, ini perkataan Nabi Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun. Malaikat ketika menyerupai manusia datang kepada Nabi Ibrahim tu, tetamu Nabi Ibrahim. Mereka kata salam, qalu salama. Mereka kata salam, sejahtera. Kemudian Nabi Ibrahim kata salam. Okey. Lepas tu salamun qaumun munkarun. Mana apa? Salamun. Okey, salamun ai salamun alaikum. Salamun tu mubtada', khabar dia buang. Ai salamun alaikum. Qaumun khabar bagi mubtada' mahdzuf antum. Okey. Munkarun ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Kamu kaum yang diingkari. Mana munkarun? Munkar ni mana apa? Munkar yang tidak diketahui. Mana munkar kat sini tidak dikenali. Okey. Apa tu mana munkarun? Okey. Bukan yang kaum yang diingkari, mana yang macam-macam, tak payah. Okey. Munkarun kat sini mana yang tidak dikenali. Okey. Wa yajibu. Okey. Masuk matan ni sebab ada faedah tau. Ada apa? Ada tempat yang wajib buang mubtada' tu pada 4 masalah. Okey. Takut tak sebab masa. Okey. Takut nanti kalau sempat. Dekat bawah tu kan qauluhu salamun alaikum antum qaumun munkarun tu wa qad yuhlafu kullu minhuma jawazan wa dhalika nahwu qaulika na'am fi jawabi azaidun qaimun. Dan terkadang dibuang mubtada' dua-dua tu. Dua mubtada' terus. Okey. Nahwu qaulika na'am, seperti kata kamu na'am pada jawab persoalan azaidun qaimun, adakah Zaid berdiri? Lepas tu kita kata na'am. Ai na'am Zaidun qaimun. Zaidun qaimun buang. Okey. Yang tu harus buang kedua-dua, harus. Dan ada di tempat wa qad yajibu hadfu kullin minhuma. Dan terkadang wajib buang tiap-tiap daripada kedua-duanya. Ini wajib. Jadi tu harus. Na'am, tu harus. Okey. Fa yajibu hadful mubtada'i fi 4 masaila. Maka wajib buang akan mubtada' pada 4 masalah. Pada 4 masalah. Okey. Lam yunabbih 'alaiha al-musannifu ikhtisaran. Tidak menjaga, tidak memberi kata tidak sebutlah. Okey, yunabbih ni tidak memberi jagaan, tidak beri apa? Kata tidak sebutlah. Tidak memberi jagaan di atas 4 masalah ni oleh musannif kerana apa? Ikhtisaran. Kerana nak ikhtisar, nak ringkaskan je. Bukan musannif tak tahu. Ni nampak tanggung ni, muhasyin tanggung. Sebab apa tak sebut? Kau tak tahu kerana ikhtisaran. Sebab apa? Musannif ni nak ringkaskan je. Dia sebab tu tak sebut. Kalau kata apa ni? Betul tak? Tu setengah orang. Okey, sebutlah terus. Okey, ada 4. Al-ula iaitu idza ukhbira anhu bina'tin maqtu'. Apabila dia khabarkan daripada mubtada' tu bina'tin maqtu' dengan na'at maqtu'. Na'at maqtu' li gharadil madhi, kerana tujuan puji. Seperti kamarartu bi Zaidin, berjalan oleh aku dengan Zaid
al-karimu. Tak kata al-karimi. Okey, tak kata al-karimi. Tu na'an maqtu'. Okey, na'an maqtu' ni tidak mubasyarah di antara mausuf dan mausuf dan sifat. Okey. Bi raf'il karim, baca dengan rafa' karim. Bi zaidin al-karimu, iaitu khabarun mubtada'in mahdzuf. Khabaru mubtada'in mahdzufin. Khabar bagi mubtada' mahdzuf wujuban, ai huwal karimu. Huwal karimu. Bismillah pun ada na'an maqtu'. Waktu i'rab bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ai bismillahi huwar rahmanu huwar rahimu. Macam tu. Itu na'an maqtu' nama dia. Untuk gharat madah puji, maka tu wajib. Okey, al-karimu tu nama. Jadi al-karimu tu khabar bagi apa? Khabar bagi mubtada mahdzuf, takdir dia huwa. Okey. Sama juga awli gharadi dhammi kama marartu bi amrin al-laimu. Okey, al-laimu bi raf'in laim. Berjauh oleh aku dengan Zaid yang al-laim, yang banyak mencela. Okey, ataupun yang banyak dicela. Okey, al-laimu ai huwal laimu. Awli gharadi tarahum, ataupun kerana tujuan tarahum kesian. Kama marartu bi Zaidin al-miskinu. Berjalan oleh aku dengan Zaid yang miskin. Okey, bi raf'il miskin, dengan rafa' akan miskin. Okey. Atsaniyah yang kedua. Okey, faham tak? Maknanya khabar dia tu dengan na'at maqtu' al-karimu. Yang kedua, idza ukhbira anhu bimakhsusin bimadhin ala ahadi wajhaini fi arabihi nahu, iaitu yang dikhabarkan dengan makhsus bimadhin. Okey, yang ni'ma bi'sa semua ni di atas salah satu wajah daripada dua wajah i'rab dia tu. Okey, tu ni'mar rajulu zaidun. Ni'mar rajulu zaidun bi raf'i zaidin, bi raf'i zaidun, dengan rafa' zaid khabaran li mubtada'in mahdzuf wujuban. Sebab apa? I'rab bagi ni'mar rajulu zaidun, di i'rab dia boleh dua. Yang pertama, zaidun tu mubtada' muakhar. Jumlah ni'mar rajulu tu khabar muqaddam. Itu tidak jadi syahid. Adapun jika kita memilih zaidun tu, okey, khabar bagi mubtada' mahdzuf, takdir dia huwa zaidun, maka huwa tu mubtada', tu wajib buang. Tu sebab apa? Ukhbira anhu bi makhsusin bi madhin, ai huwa zaidun, au am dhammin bi makhsusin bi dhammin nahwu bi'sar rajulu bakrun. Okey, bi raf'i bakrun khabaran li mubtada' mahdzuf ai huwa bakrun. Wal wajhu tsani yu'rabu kullun min zaidin wa bakrin mubtada'un wal jumlatu qablahu khabaruhu wa alayhi ma syabnu hishamin fi syarh al-qatri wa fi babi ni'ma wa bi'sa. Okey, jelas? Maknanya ni'ma biasa ni'mar rajulu zaidun. Okey, zaidun tu nama dia makhsus bi madhin. Kalau bi'sar rajulu zaidun makhsus bi dhammin. I'rab zaidun tu boleh dua. Okey, kita belajar tu tiga dah kalau kita boleh belajar. Okey. Yang pertama, okey. Yang pertama, zaidun tu mubtada' muakhar. Jumlah ni'mar rajulu tu khabar muqaddam. Okey, bukan yang tu yang jadi syahid kat sini. Jadi syahid salah satu wajah i'rab dia iaitu zaidun tu sendiri i'rab jadi apa? Jadi khabar. Khabar bagi apa? Mubtada' mahdzuf huwa. Huwa kembali kepada al-mamduh. Jika dia ni'mar rajulu. Kalau bi'sar rajulu al-mazmumu. Okey. Ketiga, asalisa idza ukhbira anhu bi sarihil qasami. Okey, qasam. Okey, sumpah nahwu fi dhimmati la af'alanna. Fi dhimmati la af'alanna. Pada tanggungan aku. Okey. La af'alanna, nescaya sungguh aku akan buat. Fa fi dhimmati, maka fi dhimmati tu khabarun li mubtada'in mahdzuf wujuban li sadda jawabul qasami masaddahu. Maknanya apa? Fi dhimmati tu jar majrur tu khabar bagi mubtada' mahdzuf. Okey. Lepas tu mubtada' mahdzuf tu mana? Jawab qasam tu, la af'alanna tu dah menempati mubtada'. Dia tu dah sadda masaddahu. Maknanya sekarang ni jawabul qasam la af'alanna. Okey. La af'alanna tu, la af'alanna dah menempati di tempat mubtada'. Sebab tu kata lisaddi jawabil qasami, kerana menempati, memenuhi oleh jawab qasam iaitu la af'alanna tu masaddahu di tempat mubtada'. Okey, ai fi dhimmati yaminun au mithaqun au ahdun la af'alanna. Macam tu.
Yang keempat, idza ukhbira anhu bimasdarin ji'a bihi badalan minal lafzi bi fi'lihi. Daripada berlafaz dengan fi'il. Minal lafzi kat sini daripada berlafaz. Lafzun kat sini mana masdar, mana berlafaz atau talaffuz. Ai badalan min talaffuzihim bi fi'lil masdar nahwu sabrun jamil. Fa sabrun ialah khabarun li mubtada'in mahdhuf wujuban taqdiruhu sabri sabrun jamil. Sabri sabrun jamil. Itu mana dia? Itu empat yang wajib. Okey. Okey, saya habiskan Okey, sikit je. Okey, wajib hadful khabari ba'da laula, dan wajib buang khabar selepas laula. Okey, laula nama dia apa? Hadfu harful imtina. Limtina wujud. Cari beza balik laula dengan lau. Dia harful imtina' ke ataupun harful imtina' lil wujud? Dua tu. Harful imtina', harful imtina' lil wujud. Mana satu di antara lau dengan laula? Tengok. Okey. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar. Tu dia punya syair tu dekat dalam talfiyah tu. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Okey. Laula antum, jikalau tidak antum, kamu, lakunna mu'minin, saya kami adalah orang-orang yang beriman. Ai laula antum mawjud, jikalau tidak kamu tu yang ada. Betul tak? Okey. Kalau setengah tu terjemah terus. Jikalau tidak ada kamu, nampak tak? Tu dah teruslah. Okey. Tu yang dipilih kebanyakan orang kita. Bila kata laulal murabbi ma araftu rabbi misalnya. Okey. Laula antum mawjudun. Itu laulal murabbi mawjud. Itu mana dia? Tapi dah mawjud tu dimasukkan terus dengan laula. Lepas tu laula jika tidak, sepatutnya. Iaitu jika tidak kamu ada, jika tidak ada kamu. Dia macam tu bahasa yang kita cepat faham. Tapi sebenarnya ada tu sebenarnya khabar bagi antum. Okey. Wa ba'dal qasami, tu wajiblah buang. Okey. Wa ba'dal qasami as-sarih, dan selepas daripada qasam yang sharih. Okey. Nahu la'amruka innahum, la'amruka ay la hayati, mana la'amruka innahum ay la'umruka qasami. Tu qasami tu. Okey. Sekarang ni la'amruka tu qasam sharih. Tu qasam sumpah yang sharih. Okey. So dia tu mubtada bagi khabar mahdhuf, iaitu qasami, dan bermula amruka, hidup kamu itu ialah qasami. Okey. Wa ba'da wawil ma'iyah, dan selepas daripada waw ma'iyah, nahwu kullu sani'in wa ma sana'. Okey. Kullu sani'in wa ma sana'. Okey, bermula tiap-tiap sani' yang melakukan pekerjaan, kita kata. Kalau secara hakikat sani' itu yang membuat, itu Allah. Okey, sani'ul alam. Iaitu tiap-tiap pekerja, wa ma sana'a, serta barang yang buat ia. Maknanya apa? Waw tu waw ma'iyah. Maknanya tiap-tiap orang yang melakukan pekerjaan beserta dengan pekerjaan dia tu, khabar dia mana? Khabar dia mahdhuf, ai maqrunan, yang menyertai kedua-dua tu. Okey. Wa ma sana'a wa ma sana'ahu. Sebab apa? Ba'id. Ma tu ma apa? Ma mausulah, wa tu wa ma'iyah. So kullu sani'in wa ma sana'. Kullu talibin wa ma qara'. Misalnya, kullu talibin wa ma qara'. Tapi kalau tu belajar betul lah. Tiap-tiap belajar dan barang yang ia baca. Ia baca pun tak tahulah. Itu lazim. Itu biasanya. Jadi kullu talibin wa ma qara'a muqtarinan, menyertai. Iaitu barang yang dibaca, kitab lah, dengan talib itu sentiasa bersama. Betul tak? Sepatutnya. Bukan dengan hatif. Okey. Wa qabla al-hali, dan kini yang terakhir, wa qabla al-hali allati la tasluhu an takuna khabaran, dan sebelum daripada hal yang hal tersebut, hal tu boleh dua, boleh boleh muzakkar dan boleh muannas. Dan sebelum daripada hal yang tidak patut, tidak boleh ia hal tu, antakuna tidak patut
tak, bukan hal. Allati la tasluhu an takuna, tidak patut oleh bahawa adalah ia, okey, ia hal tersebut khabaran. Okey, fa'il bagi tasluhu tu itu an takuna, bukan dhamir mustatir. Nahwu apa tengok okey, kan ada apa wa qabla. Okey dah, ni betul sikit makanan ni dah mati dah tadi kejap. Okey anil ladzi khabaru qad udmira ka darbil abda musian wa atam. Okey, tu kat sini darbi zaidan, boleh baca darbi darbiyah, pukul oleh aku akan Zaid. Zaidan tu maf'ulun bih bagi masdar. Okey, masdar idafah kepada fa'il, dia beramal menasabkan maf'ulun bih. Darbi zaidan qa'iman. Okey, pukul oleh aku akan Zaid. Qa'iman tu hal. Qa'iman tu hal. Ai idza kana qa'iman, apabila dia berdiri. Maknanya apa? Zaid tu apabila berdiri, siaplah kena pukul dengan aku. Misalnya. Okey, maka darbi zaidan qa'iman. Maka sepatutnya dari tahu qa'iman tu hal. Maknanya sebelum daripada hal ada khabar, iaitu takdir dia darbi zaidan hasilun. Qa'iman idza kana qa'iman. Tu jikalau kita nak istiqbal. Kalau kita nak mudhi, idz kana qa'iman. So ada hasilun selepas daripada darbi zaidan hasilun qa'iman asal dia. Jadi tempat macam tu qa'iman sendiri tidak boleh jadi mubtada', tidak boleh jadi khabar. So qa'iman nak jadi mubtada', nak jadi khabar, dia kena al-ittihad fi masadaq. Pukul dengan berdiri tak sama. Betul tak? Pukul oleh aku, pukulanku itu bukanlah sesuatu yang berdiri. So qa'iman dia hal, tidak boleh jadi mubtada', tidak boleh jadi khabar. Okey, maka khabar dia apa? Mahdzuf sebelum daripada hal, sebelum daripada qa'iman, iaitu hasilun. Darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman, ataupun idz kana qa'iman. Okey, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, tugas antum murajaah, ingat balik alfiah tu, benar datang balik kan, datang balik Mesir tu. Okey, so hafal elok, main kaedah. Nak cakap itu ya, ada nak cakap tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, okey. Pesanan kepada sesiapa yang dalam masa tempoh PKP ni, okey, yang berjaya menunaikan amanah-amanah yang khususnya berada di Malaysia, iaitu ana ada amanahkan hari itu tu buat apa je. Okey, ingat dari segi setiap hari tu zikir apa semua tu, solat subuh berjemaah, isyak berjemaah apa semua tu, kemudian Al-Quran, zikir subhanallah bihamdihi, la ilaha illallah, astagfirullah, selawat apa semua tu. Dan ada pesanan amanah-amanah iaitu untuk mengajar. Tahniah kepada mereka-mereka yang dah mengajar, yang bilangan mereka tu hanya sangat sedikit, yang mengajar risalah jamiah dengan mata jurumiyah. Bagi mereka yang ada peluang dan pandai mencari ruang untuk mengajar sama ada ahli keluarga sendiri ataupun jiran tetangga ataupun kawasan sekitar taman semua tu, boleh mengajar tu, alhamdulillah, antum dah buat satu amanah, okey, yang sangat baik. Dan benda tu pada hakikatnya kembali semua faedah tu kepada antum sendiri, sebab mengajarlah ialah proses belajar yang terbaik sekali. Okey, sebab tu Imam Syafi'i kata man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang tak sempat mengajar pada usia muda dia tu, maka angkatlah takbir di atasnya sebab mati dia tu. Ta'lim bukan ta'lum. So kena mengajar. Sebab apa? Proses mengajar, proses belajar yang terbaik sekali, sebab kat situ dah terbukanya kita punya banyak foto. Dan lagi satu, bila kita amanah mengajar ni, kat situ kita murajaah automatik. Dan ingatan kita sangat tajam, dan kita boleh memahami di mana kelemahan pelajar-pelajar kita daripada soalan-soalan mereka tersebut. Dan faham tak ustaz yang ni. Ada beberapa orang sahaja yang menunaikan amanah ni. Dan ingat anda cakap tu, sebelum dulu tu, kunci ilmu tu maqamul fatanah ba'da maqamil amanah. Okey, maqam fatanah tu selepas daripada maqam amanah.
Antum tunaikan amanah antum. Apa yang diamanahkan, terbuka banyak benda. Okey, kepada semua tu yang dah mengajar risalah jamiah saja. Tapi tak lebih. Sebab ana yakin antum boleh mengajar risalah jamiah. Dan yakin antum boleh mengajar mata ajrumiyah. Antum yang bagi siapa yang telah menunaikan tu, barakallahu fikum. Antum bisa sedang doa ana, bagi yang tidak tu antum hanya yang tak buat, tak ada peluang sepatutnya antum boleh buat, tapi dah nak habis dah masa semua tu, antum nak balik Mesir tu, antum rugi. Antum lepaskan satu peluang yang mana antum boleh dapatkan malakah kat situ tu. Okey, sebab tu apa yang ana amanahkan, apa yang cakap ni, benda tu semua kebaikan untuk antum sebab melalui pengalaman sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المحققين المدققين الموفقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى